Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Sebelum tu banyak nak tanyalah, apa khabar anda semua? Semua sihat tak? Wani doakan agar anda semua sentiasa sihat dan terhindari daripada penyakit COVID-19 ini. Kerana apa? Sekarang ini kita masih tahu kita masih lagi belum menang demi memutuskan rantaian ini. Jadi apa tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia? Kenalah sentiasa pakai hand sanitizer, pakailah pelitup muka, jagalah jarak, penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan paling penting, kalau tiada urusan yang penting, jangan keluar rumah. Okey? Baiklah, untuk subjek hari ini, kita akan belajar satu subjek yang agak menarik, iaitu subjek sains komputer. Tapi nak tahu jugalah, sains komputer ni dalam subtopik dia ada apa? Tapi kalau nak tahu apa akan kita belajar hari ini, kita mesti nak tengok profil guru kita. Jadi jom, tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Mempunyai 16 tahun pengalaman mengajar, jadi ini dia kita bawakan ke studio Road to Success hari ini, Cikgu Masyitah dari SMK Amiduddin Baki, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Wani sihat? Saya sihat seperti biasalah, macam inilah Cikgu sihat sentiasa. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di studio Road to Success hari ini. Dan sebelum kita nak mulakan, benda pertama sekali Wan akan minta para tetamu kita untuk sama-sama pergi ke meja istimewa yang disediakan untuk kita membuat proses sanitasi tangan kita, Cikgu. Okey. Jadi Cikgu boleh pakai hand sanitizer dulu. Sebagai langkah berjaga-jaga, kita pun dah jaga jarak 1 meter ni. Kemudian Wani pula pakai. Okey. Ini dia. Tapi Cikgu, Wani nak pesan sepanjang program ini kita akan kekal memakai pelitup muka ya Cikgu, sebagai langkah pencegahan. Dan sekarang ini kita pun dah membuat sanitasi. Tibalah masa untuk Wani tanya Cikgu. Hari ini apa yang akan kita fokuskan dalam sains komputer ini Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar bab 2 tingkatan 4, iaitu tajuk di bawah tajuk pangkalan data, tapi kita ambil subtopik yang pertama, iaitu pangkalan data hubungan. Pangkalan data hubungan. Mungkin ada anda yang di rumah tak tahu sebenarnya apa maksud pangkalan data hubungan ni ya Cikgu. Sebab tidak semua pelajar mengambil subjek ini, betul? Betul. Dan sekarang ini subjek elektif. Subjek elektif. Jadi kalau anda nak tahu apa rupa sains komputer dan pangkalan data ni, kita nak dengarkan dululah pandangan calon mengenai subjek ini. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Tahun ini menjadi agak mencabar bagi saya kerana harus menduduki SPM dalam suasana pandemik dan belajar melalui talian. Ianya bergantung kepada persediaan setiap pelajar dari segi internet dan ulang kaji pelajaran. Akan tetapi, saya juga sering merasa kurang selesa ketika belajar di rumah kerana persekitaran yang agak bising. Saya berharap dapat kembali ke sekolah secepat mungkin. Saya ingin mengkongsikan saya punya tajuk yang susah bagi saya dalam subjek sains komputer, iaitu 1.3 Gate Logik bab 1. Apa yang susah bagi saya dalam tajuk ini adalah kerana saya untuk susah memahami kombinasi gate logik. Selain itu saya susah untuk menghafal dalam nombor gate logik juga. Apa yang menyebabkan saya susah adalah saya kurang mendapat daripada rujukan. Selain itu saya juga susah untuk memahami tajuk baru ini. Ini kerana kita sedang dilanda pandemik COVID-19 yang menyebabkan saya susah untuk mempelajari sesuatu tajuk yang baru. Didik TV KPM.
Baik, itu dia merupakan pandangan calon SPM mengenai subjek sains komputer dan lebih-lebih lagi rata-rata mereka mengatakan bahawa bahagian pangkalan data hubungan ni agak susah cikgu kerana pembelajaran dari PDPR dan juga di kelas itu memainkan peranan yang sangat berbeza. Jadi mungkin cikgu ada tips untuk mereka untuk orang kata skor bahagian ini dan kenapa pentingnya untuk mereka belajar bahagian pangkalan data hubungan ni cikgu? Okey, sebenarnya tajuk ni berkait juga dengan tajuk kertas projek murid lah kan. Jadi memang dalam suasana pandemik ni tidak dapat bersemuka dalam proses pengajaran dan pembelajaran, so memang agak sukar. Jadi tips yang saya boleh cadangkan kepada murid, okey, satu iaitu kena tukar mindset atau paradigma subjek tu susah. Okay, so dia kena ubah persepsi tu, jadi dia cuba bina keseronokan untuk belajar subjek ni. Ya. Sebab tak ada pilihan, sebab dah pilih dah. Dan nak Betul. periksa pula tahun depan, bulan Mac nanti. Jadi kena mewujudkan perasaan seronok. Kemudian memang agak sukar mendapatkan bahan rujukan, tapi kelas PDPR masih berlangsung seperti biasa. Guru-guru masih mengajar daripada rumah. Jadi kita minta untuk murid tidak miss kelas. Sentiasa hadir pada kelas, bagi tumpuan semasa cikgu mengajar dan sekiranya tidak faham terus bertanya. Terus bertanya kepada guru dan selebih daripada itu boleh tonton Didik TV. Ya, itu dia. Cikgu dah bagi tips mengenai macam mana nak menguasai bahagian pangkalan data hubungan ni ya cikgu. Kenalah sentiasa orang kata committed dalam kelas atas talian. Okey, cikgu pun dah beri tips cikgu hari ini. Jadi kita mesti nak tahulah betul ke subjek ni susah. Kalau nak tahu susah atau senang, kenalah tunggu sampai habis dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kerana selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Mashita untuk sama-sama memberi teknik menjawab dengan baik hanya dalam Road to Success SPM 2021 sebentar saja lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan juga masih bersama Cikgu Mashita selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Dan hari ini cikgu bukan kita berdua sahaja yang akan bersama-sama belajar sains komputer hari ini, kerana kita akan bersama dengan beberapa orang murid dari dua sekolah yang berbeza di sini cikgu. Ya, dari dua sekolah. Dua sekolah yang berbeza. Jadi jom tanpa meninggalkan masa kita nak berkenalan dengan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Boleh unmute mikrofon. Kawan ni nak juga dengar suara anda semua. Hello. Hello. Okey, di sini kita ada dari SMK Aminuddin Baki. Tak apalah, disebabkan ada dua sekolah berbeza, kita minta mereka untuk introduce sendiri. Kita mulakan dengan Najah. Beritahu nama dan juga sekolah anda. Selamat sejahtera semua. Saya Najah Safa Abdul Nariza. Saya daripada SMK Aminuddin Baki. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Shinma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shinma Khan daripada Sekolah Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Okey, baik. Seterusnya Intan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Naifah Syahada. Saya daripada SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Okey, baik. Dan akhir sekali dari SMK Aminuddin Baki S. Adakah S kat sini? Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Is Edin bin Mawan daripada SMK Aminuddin Baki. Okey, sebutannya Is ya. Is Edin. Betul. Okey, dan kita ada pelajar dari SMK Kamunting Bakti Perak. Seorang pelajar. Silakan Dini. Assalamualaikum, nama saya Nadini Batrisha daripada SMK Kementerian Bakti. Okey, baik. Kita ada 5 total anak murid hari ini yang bersama dengan Cikgu Mashita. Jadi, Wani nak tanya anda di atas talian, kalau anda sudah bersedia, sila tunjukkan thumbs up macam ni depan kamera. Dengan penuh semangatnya untuk belajar hari ini. Okey, itu dia semangat yang kita inginkan. Jadi, kalau anda atas talian sudah bersedia, anda yang di rumah pun sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Okey, saya Cikgu Mashita akan bersama-sama anda semua pada petang ini untuk kita
membincangkan tajuk pangkalan data hubungan. Okey, jadi murid-murid semua sudah bersedia? Sudah. Wani? Saya sudah bersedia, Okey, cikgu. kita mulakan. Okey, ini tajuk kita, tajuk pangkalan data. Okey, tajuk pangkalan data ini dalam bab 2 tingkatan 4. Okey. So kita ambil subtajuk yang pertama iaitu pangkalan data hubungan. Okey, saya perkenalkan dulu standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran ini ialah apa yang murid perlu kuasai pada akhir sesi perbincangan kita pada petang ini. Okey, yang pertama, murid perlu menjelaskan kepentingan integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. Okey, yang kedua, seterusnya murid perlu membezakan model-model pangkalan data. Ada 4 model yang ni. Okey, yang pertama yang kita panggil model pangkalan data hierarki, model pangkat rangkaian, model hubungan dan model berorientasikan objek. Okey, ada 4 model keseluruhannya. Okey, tapi sebenarnya untuk murid-murid, mereka akan selepas subtajuk ini, mereka akan lebih memberi tumpuan kepada tajuk model pangkalan data hubungan. Okey, dan kalau kita sempat, kita akan masuk tajuk yang ketiga dan terakhir dalam tajuk pangkalan data hubungan, iaitu untuk mengenal pasti entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan. So kekardinalan ada 3 juga Wani. Okey, 1 ke 1, 1 ke banyak dan banyak ke banyak berdasarkan keperluan pengguna. So inilah yang kita akan bincangkan pada petang ini. Okey, saya teruskan. Okey, so kita lihat pada rajah ini. Okey, rajah ini murid-murid boleh rujuk pada muka surat 194. Okey, rajah ini menerangkan tentang maksud data dan maklumat. Okey, data dan maklumat ni dia ada kaitan. Okey, so apakah dia data? Wani, boleh saya tanya murid-murid sebab murid-murid dah belajar ni? Ya, semestinya boleh cikgu. Cikgu nak tanya siapa? Okey, boleh saya tanya Is, apakah maksud data? Apa maksud data, Is? Jadi data ni adalah fakta mentah yang boleh diproses. Okey, fakta mentah. Boleh bagi contoh tak, Is? Contoh ada macam contoh markah peperiksaan. Okey, betul ya. Contoh markah peperiksaan. So data ni ialah fakta mentah. Okey, dia boleh jadi orang, dia boleh jadi tempat, dia boleh jadi benda dan sebagainya yang mengikut persekitaran. Okey, mengikut persekitaran. So macam yang Is berikan tadi, dia bagi persekitaran sekolah iaitu markah peperiksaan. Ya. Okey. So data mungkin kalau markah dalam bentuk nombor lah. Mungkin katakan 85. So data ini dia boleh jadi ada makna, ada sedikit bermakna ataupun tidak bermakna langsung. Tapi bila dia akan menjadi bermakna, okey, data ini akan menjadi bermakna apabila dia dikutip, dikumpulkan, disimpan, diproses. Okay, ataupun dibuat analisis. Okay, so bila kita dah buat analisis kepada data yang kita dapat, barulah dia bertukar menjadi maklumat. Maklumat itu adalah maklumat yang bermakna. Bila dia dah diproses atau dianalisis, data tersebut menjadi data bermakna. Sebagai contoh Yohani, kalau markah itu, katakan Is bagi contoh 85. Okay, kalau dia bagi contoh 85, so 85 itu bila diproses kita katakan 85 ialah untuk mendapat grade A. Sebagai contoh kan. So barulah data 85 tadi dia bernilai atau bermakna. Okey. Jadi itulah perkaitan antara hubungan data dengan maklumat. Baik. Okey, murid-murid semua? Okey. Jom kita teruskan. Okey, kita teruskan. So di sini ialah rajah proses perkembangan ataupun evolusi pengurusan data. Okey, bermula dengan sistem pemprosesan manual, kemudian sistem pemprosesan fail dan seterusnya. Ini yang kita nak belajar ataupun yang kita nak buat
iaitu sistem pangkalan data. Di akhir nanti murid-murid kena boleh membangunkan satu sistem yang melibatkan pangkalan data. Okey, so kita pergi lebih teliti kepada apa dia sistem pemprosesan manual dan yang seterusnya ini. Okey, so ini adalah gambar banci penduduk dan perumahan ya Wani. Sekarang pun kempen ni masih berlangsung kerajaan telah pun meminta untuk program banci ni. Dimintanya semua penduduk yang belum membuat bancian untuk melayari e-census untuk membuat bancian. Tapi saya bukan nak cerita pasal e-census sebab e-census tu dah tentu dia ada pangkalan data. Tapi saya nak cerita apa yang berlaku semasa saya kanak-kanak dahulu. Okay, 10 atau 20 tahun yang lalu. Proses manual. Okay, proses manual. Walaupun proses manual ni sekarang pun mungkin akan dibuat tapi ditangguhkan disebabkan PKP ni. Okey, so kita lihat pada gambar ni. Ini ialah proses manual yang mana banci penduduk dibuat. Okey, apa tujuan banci penduduk ni? Ialah untuk dibuat untuk mendapatkan profil penduduk dan perumahan seluruh negara kepada penduduk di negara kita. Okey, jadi data-data yang diperoleh tu akan digunakan untuk mencipta dasar-dasar pembangunan dan ekonomi negara. So nampak setiap data yang dikutip oleh pegawai-pegawai banci ni sangat bernilai. Okey, jadi ini mungkin situasi ini adalah situasi 10 tahun yang lalu pada 2010. Okey, tapi saya menceritakan pengalaman saya masa kanak-kanak sebab saya melihat situasi pegawai banci datang ke rumah dan buat bancian. Wani, cuba kita bayangkan bila proses manual dan pegawai-pegawai ini perlu pergi ke serata negara. Ke seluruh negara. Dan setiap rumah yang ada. Ya, berapakah bilangan tenaga manusia yang diperlukan? Betul, besarlah. Mesti akan jadi ramai lah kan cikgu? Ya, betul. Jadi ramai. Sebab tu dalam situasi pandemik ni, kerajaan tak boleh membuat proses bancian secara semuka. Sebab tentu pergerakan ramai yang akan keluar. Betul. Sebab tu kerajaan menyeru ni, saya pun promote juga untuk yang belum lagi melayari ataupun melaksanakan tanggungjawab untuk membuat bancian, murid-murid boleh tanya ibu dan ayah, kalau belum minta mereka buat. Okey, so kita lihat ya. Okey, proses ni melibatkan tenaga manusia yang ramai dan kemudian banyaklah proses. Okay? Kemudian proses manual ini dia tidak menggunakan komputer. Dia adalah proses yang basic, iaitu menggunakan kertas dan kertas tu maksudnya borang-borang dan mungkin pen untuk buat catatan. Okey. So jadi dalam proses manual ni ada kelemahannya. Okey, ada kelemahan. So ini saya tunjukkan antara kelemahannya lah. Okey, menggunakan tenaga manusia yang ramai. Okey, walaupun ini ada kebaikannya, low cost dia. Low cost tu ni kos yang rendah lah. Okey. Tapi ni cuba lihat ni, apa dia ni? So ini bayangan kalau semua kertas-kertas yang dibuat catatan tu nak disimpan di mana. Dan tentu kalau satu negara memerlukan ruang yang besar, bilik yang besar dan kabinet besar. So satu kelemahan dia akan jadi bila besar macam ni, sekiranya ada data yang tertentu yang kita perlukan, proses carian tu menjadi lambat. Ya, kena cari satu persatu. Ya, kan? Wani kita boleh bayangkan kan. Okey, so jadi atas sebab itulah sistem pemprosesan manual bertukar ataupun ditambah baik kepada sistem pemprosesan fail. Okey. Sistem pemprosesan fail ni menggunakan komputer. Okey, secara asasnya sistem pemprosesan fail ada pengguna. So siapalah penggunanya? Kemudian kita ada komputer yang ada sistem pengoperasian. Kemudian sistem fail, dalam komputer kita ada fail-fail yang kita simpan. Okey, so ini proses ni ditambah baik. Namun begitu masih ada kelemahannya. Okey, bayangkan saya cerita pula situasi kita. Okey, pernah tak Wani Wani buat
duplicate file, satu simpan di desktop, satu simpan di C drive. Ada tak buat macam tu? Pernah dulu, masa sekolah rendah lah selalu. Okey. So pengalaman ni mungkin kita ada buat. So kadang-kadang pada file yang di desktop kita buat proses kemaskini. Kemudian kita diminta untuk submit borang tersebut atau sebagainya, dan file tu kita pergi ambil daripada yang di C drive. So data yang di C drive tu mungkin belum dikemaskini. Ya. So nampak tak ada kelemahan juga di situ. Ya, dia jadi tidak tally di situ. Ya, betul, tidak tally. Tak tally. Jadi data tu tidak dikemaskini. Ya. So nanti kita bagi tahu apa istilah yang paling sesuai kita gunakan untuk data yang macam tu. Okey. Okey, seterusnya kita boleh nampaklah ni proses multiple cell yang saya maksudkan tadi itulah yang tidak dikemaskini. Okey, so kemudian disebabkan situasi ni kita tambah baik lagi, pencipta-pencipta telah programmer telah tambah baik lagi dengan mewujudkan sistem pangkalan data. So ini yang kita nak belajar. Okey, sistem pangkalan data ialah sistem perisian yang menguruskan pangkalan data. Okey. So pangkalan data ialah koleksi data logikal. Okey, data yang banyak koleksi kan, yang berkaitan dan strukturnya membolehkan kandungan dikeluarkan, diuruskan serta dikemaskini dengan mudah. Sebab apa dia kata membolehkan kandungannya dikeluarkan, diuruskan dan dikemaskini dengan mudah? Sebab ada ciri-ciri yang kualiti yang perlu ada, baru kita boleh kata itu ialah sistem pangkalan data. Okey, so kita nak tahu tak apa kualiti yang perlu ada pada data tersebut, Wani? Nak tahu, cikgu. Okey, so murid-murid, saya skip ini. Ni saya tunjuk contoh. Okey, nanti kita pergi balik, boleh? Okey, so ini ialah ciri-ciri yang perlu ada ataupun kualiti yang perlu ada pada satu sistem pangkalan data, iaitu integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. So yang Wani sebut tadi tally tu ada kaitan dengan istilah 3 yang kita akan bincangkan ini. Baik. Okey, so setakat ni murid-murid macam mana, okey? Murid atas talian. Okey. Mereka masih mengikuti lagi. Okey, so saya pergi back sekejap, Wani. Okey, ini adalah kelebihan dan kelemahan yang ada pada sistem pangkalan data. Okey, so ada banyak kelebihan berbanding kelemahan kalau ikut di sini. Okey, so yang pertama kelebihannya ialah kos kemasukan, kemaskini, capaian dan penghapusan data dapat dikurangkan. Kemudian meminimumkan kelewahan data. Okey, perkongsian data jadi lebih mudah. Okey, sistem pangkalan data ni boleh dikongsi di mana-mana saja dan pada bila-bila masa. Okey. Data tidak tekal dapat dikurangkan. Okey, nanti kita akan lihat perkaitan itulah dengan istilah yang kita akan belajar nanti. Kemudian saya bacakan sedikit kelemahan. Okey, perlukan masa yang banyak dalam mereka bentuk. Okey, kita perlukan pakar. Mungkin calon-calon 5 orang ni adalah pakar-pakarnya nanti. Ya. Kita doakan sama-sama. Amin. Okey. Kemudian kompleks dan sukar direka. Perlukan perisian dan perkakasan dan sebagainya lah. Perlukan kemahiran. Okey. So ini ialah contoh pangkalan data. Pernah tengok ni? Yang belah kanan tu selalu, cikgu. Ya, ini yang selalu kita guna pada sekarang masa kini, ke mana-mana saja. Bayangkan, Wani, data yang dikumpul oleh aplikasi MySejahtera pada masa kini dalam tempoh 1 minit, berapakah data yang dikumpul atau di-scan oleh orang ramai, kan? Tak terkira tu, cikgu. Ya, betul. Kalau kita di satu organisasi pun dah mungkin setiap masa ada orang keluar masuk. Betul. Kalau di stesen minyak sajalah kita boleh tengok, kan? So bayangkan satu negara. So dia memerlukan kata satu sistem yang betul dan tepat lah. Betul. So pakar-pakar 5 ni mungkin akan jadi pakar satu hari nanti juga. Ya. Okey, selain itu kita ada kalau untuk murid mungkin mereka biasa dengan ni APDM. APDM. Okay, ibu bapa pun awal tahun ni
semasa proses kemas kini data anak-anak sebab kita tak boleh lagi bersemuka masa tu. So ibu bapa pun mungkin dah biasa dengan maklumat atau sistem ini. Okey. So ini contoh. Tapi ada banyak lagi. Boleh tak kita dapatkan daripada murid-murid ni? Contoh-contoh lain yang mereka tahu. Siapa nak bagi contoh yang lain selain daripada gambar tu? Intan nak cuba Intan? Okey, cuba bagi satu. Tapi Shima nampak kumat kamik tu. Shima nampak banyak Shima. idea. Kita tanya Shima pula. Nak jawab ke? Mungkin macam Ya, Shima. aplikasi Google Form. Aplikasi Google Form. Okey, Google Form. Okey, Google Form tu juga kita kata, kalau kata Google Wani, Google juga adalah satu kumpulan pangkalan data yang mengumpulkan banyak data-data dari satu dunia, bukan satu Malaysia aja. Betul. Okey, selain daripada itu, Wani sendiri ada buat shopping online? Semestinya. Setiap hari. Okey, itu juga menggunakan pangkalan data. Okey, so kita bayar bil air, bil elektrik secara online dan sebagainya. Ataupun kalau tak secara online pun kita pergi ke kios-kios masa boleh pergi dulu. Itu dia mempunyai pangkalan data yang tertentu. Maksudnya cikgu, pangkalan data ni nak lebih mudah faham adalah satu aplikasi ataupun platform yang perlukan setiap pengguna mengisikan data mereka lah kan? Ya, itu namanya pangkalan data. Kemudian pangkalan data dia mengumpulkan data-data tu dan data itu diguna untuk diguna dan untuk diterjemah untuk memudahkan urusan selanjutnya. Ya, okey. Maksudnya benda ni ada di sekeliling kita. Ya, kita betul. menggunakan ia setiap hari. Persekitaran kita. Ya, okey. Baik cikgu, nampaknya kita dah sampai ke sistem pangkalan data di mana Wani pun dah faham pangkalan data tu apa. Mesti anda di rumah pun dah mula dapat faham dah sebenarnya sains komputer dan bahagian pangkalan data ini tidaklah sesusah mana. Kan cikgu? Betul. Okey, tapi sebelum tu apa kata kita nak berehat seketika. Kita nak bagi diorang refresh dulu fikiran mereka untuk subjek ini dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Perasaan saya setelah mendapat keputusan SPM ialah saya amat gembira dan berbangga kerana setelah segala usaha dan juga kerja keras saya berjaya mendapatkan keputusan yang amat cemerlang serta dapat membanggakan keluarga, rakan-rakan dan guru-guru saya yang telah menaruh harapan pada saya. Hala tuju, saya setelah mencapai keputusan SPM, setelah berfikir panjang, saya akan cuba untuk memohon beasiswa bagi menyambung pelajaran saya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang relevan dengan sektor industri 4.0 pada masa akan datang. Tips dan kata-kata pedoman yang dapat saya berikan kepada calon SPM yang akan datang ialah anda perlulah mempunyai niat yang betul. Pastikan anda menimba ilmu dengan niat yang ikhlas untuk meningkatkan kecemerlangan diri anda, membanggakan keluarga anda serta membangunkan masyarakat dan negara. Seterusnya, anda perlulah berusaha dengan keras dan konsisten dengan kerja anda supaya anda dapat meningkatkan ilmu anda untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Seterusnya, anda perlulah percaya pada diri anda yang anda mampu untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang serta dapat membanggakan diri anda. Hai sekali, jangan berputus asa. Teruskan usaha anda walau sesusah mana pun perjalanan anda. Teruskan mengayuh sehingga anda tiba ke destinasi anda. Saya doakan kepada semua calon-calon SPM agar anda semua mendapat keputusan yang cemerlang serta dapat membanggakan diri anda serta keluarga anda. Itu sahaja pada saya. Terima kasih dan jumpa lagi. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry. Sebentar tadi semasa rehat kita dah saksikan apa orang kata kata-kata semangat daripada lepasan SPM tahun 2020 dan juga orang kata pelajar cemerlang, dan kita dapat dengarkan tips yang banyak diberikan lebih kepada usaha, kerana usaha itu merupakan tangga kejayaan. Jadi Wani pasti anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success dan semua anak murid cikgu dan atas talian ni, kalau sentiasa usaha
berusaha, insya-Allah pasti akan diberikan kejayaan yang tidak akan kita jangka di penghujungnya. Okey, kita dah berehat sebentar tadi dan sekarang ini kita masih dengan Cikgu Masyitah dan juga 5 orang pelajar. Kita ada 4 orang dari SMK Aminuddin Baki dan seorang anak murid dari SMK Kamunting Bakti Perak. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan subjek kita hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, saya teruskan. Terima kasih ya Wani. Okey, kita akan fokuskan kepada iaitu ciri-ciri data ataupun kualiti data yang perlu ada pada satu data itu untuk menjadikan pengkalan data itu pengkalan data yang baiklah. Okey, iaitu integriti data, tekalan data dan kelewahan data. So kita lihat integriti data. So keyword dekat sini ya, murid-murid, kita tengok maksud bagi integriti data itu kesempurnaan, ketepatan dan kesahan data. Okey, dan ketepatan data ni ialah sah melalui seluruh kitaran hayat data. Okey, so integriti baru kita kata data tu data yang baik. So dalam integriti data tu dia perlu mencapai 3 integriti yang di bawah ini, iaitu integriti entiti, okey, integriti rujukan dan integriti domain. Okey, apa yang dimaksudkan dengan integriti entiti? Integriti entiti kalau kat sini kita tengok sekurang-kurangnya satu atribut data yang unik bagi setiap rekod. Ataupun maksudnya mesti ada kunci primer. Okey, kunci primer mesti unik dan tidak boleh null. Okey, kemudian integriti rujukan, atribut daripada 2 jadual mempunyai hubungan dan nilai yang sama. Okey, yang ni murid-murid telah belajar. Okey, kalau murid tingkatan 4 mereka akan belajar nanti, iaitu 2 jadual ni dia akan menggunakan kunci asing. Kunci asing. Nanti untuk tajuk kunci asing kita akan belajar selepas ini. Baik. Okey, kemudian kita ada integriti domain, iaitu atribut-atribut data dalam jadual mestilah betul dengan berasaskan satu domain masalah. Okey, so ini juga nanti saya akan tunjukkan macam mana yang dimaksudkan integriti domain. So kita pergi seterusnya. Okey, kenapa perlu ada integriti data? So ini adalah sebab-sebabnya. Okey, supaya untuk mengelakkan data yang lemah ataupun korup ataupun hilanglah. Okey, kemudian mengelakkan perubahan yang tidak sengaja. Okey, so sebab kita nak data yang tepat. Betul. Contohnya kalau dalam banci penduduk tu kita nak tahu bilangan penduduk dekat Malaysia. Kalau data korup mungkin nanti ada pembangunan atau ekonomi di kawasan yang sepatutnya tidak mendapat, kan? Tidak dapat dilaksanakan. Okey, so ini contoh ya, integriti data. So kita lihat dekat soalan ini, integriti data dekat sini. Okey, ini ialah integriti data. Lihat kat sini ya, nombor pendaftaran kat sini sama pada anak pandan, tapi namanya berbeza. Sebab tu kita kata data ini tiada integriti. Ni contoh nombor pendaftaran sama tapi nama berbeza. Okey, seterusnya yang kedua kita lihat ketekalan data. Okey, keyword dekat sini yang dibolkan itu iaitu konsistensi ataupun keseragaman data yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan data. Okey, kenapa penting ketekalan data? Sebab kita perlukan data yang konsisten, maksudnya yang seragam lah. Okey, untuk memastikan data itu boleh dipercayai, tak boleh dipersoalkan. Okey, saya bagi contoh Wani. Ini situasi di sekolah. Ya. Katakanlah cikgu, macam yang saya cerita tadi lah, dia simpan markah murid, satu di desktop, satu di C drive. Kemudian tiba-tiba bila saya mark, ada perubahan markah. So cikgu pun betulkan markah di desktop. Desktop sahaja. Tapi kemudian bila katakan pengetua minta markah. So parent nak kita submit markah yang pada C drive. Tepat tak markah tersebut? Tidak tepat. Tidak tepat. Okey, ada 2 fail yang tidak seragam. So dia akan itu kalau dari segi kemanusiaannya pun akan menimbulkan rasa tidak senang, kan? Apalagi kalau data-data yang penting.
Betul. Okey. Seterusnya, okey, kita nak mengelakkan tiada isu ketekalan data timbul lah. Okey. Ataupun berulang di beberapa lokasi simpanan. So bila dia berulang di beberapa lokasi simpanan pun dia menyebabkan storan komputer tu bertambah lah kan. Jadi kita nak elakkan. Okey, kita lihat isu-isu ni. Ni sebenarnya tadi saya dah bagi contoh. So saya skip lah. Tapi Wani boleh faham? Faham cikgu? Okey, murid-murid boleh faham apa ketekalan data? Yang penting anak murid cikgu Ya. kena faham sebab mereka akan ambil subjek ni. Maksudnya dia mesti seragam. Seragam. Ingat apa keyword dia? Seragam. Seragam ya. Seragam konsisten. So sama juga kita okey, kita teruskan dengan kelewahan data. Kelewahan data iaitu okey, kita lihat kat sini iaitu pertindihan data dari yang berpunca dari salinan data berulang. Maksudnya ada data berulang. Okey, ini 5 nombor kad pengenalan 5434 5434 5434. So kita nak elakkan benda ni. So kita nak satu saja maklumat yang sama. So ini pertindihan yang berulang ni kita panggil kelewahan data. Okey, so ini ialah apa yang akan berlaku sekiranya kelewahan data ni tidak diatasi. Okey, tu saya tayangkan saja boleh? Boleh. Ni ialah refleksi saja. Okey. Kita boleh bayangkanlah kalau pertindihan data, okey, antaranya apa yang berlaku, lebihan sumber simpanan macam saya cakap lah, storan bertambah, okey, memakan banyak masa, data boleh jadi korup dan pangkalan data itu sendiri tidak efisien. Tidak efisien. Okey, so saya skip kepada soalan. Okey. Tiba masa untuk tanya semua atas kita talian. Kita dah bagi penerangan, so kita harapkan murid-murid bersedia dengan soalan. Okey, kita bacakan soalan 1. Data yang baik diperlukan untuk hasilkan maklumat yang tepat dan bermakna. Ciri-ciri data yang disimpan, okey, mesti memenuhi kualiti yang telah ditetapkan. Berikut ialah nombor pendaftaran murid dalam satu sistem pemprosesan fail. So soalannya, berdasarkan bahan rangsangan ni, apakah kesilapan kualiti data yang berlaku pada rajah di atas? Apa kesilapannya? Wah, ni macam dah nampak dah kesilapan di mana kat situ. Tapi kita nak dengar jawapan daripada anak murid cikgu lah. Ya, okey. Siapa nak cuba? Najah nak cuba? Najah. Ya. Berikan jawapan untuk soalan 1 ini. Kesilapan. Jawapan dia integriti data. Okey, integriti data. Okey, apa sebab kamu kata integriti data? Kat mana salahnya tu, Najah? Sebab ada dua nombor pendaftaran yang sama walaupun nama dia berbeza. Ya, betul. Okey, betul ya Wani? Betul. So Wani boleh nampak tak? Okey, so ini 1, 2, 3, 20, 20. 1, 2, 3, 20, 20. Okey, menggunakan nombor pendaftaran yang sama tapi orangnya berbeza. So jawapannya integriti data. So dekat sini ada jawapan dia ya. Okey, soalan 2B. Okey, daripada bahan rangsangan ni, okey, apakah masalah kualiti data yang terdapat pada bahan rangsangan ini? Okey, Dini nak cuba? Dini. Belum lagi dengar suara Dini. Cuba Dini. Jawapan dia kelewahan data. Okey, kelewahan data. Okey, betul. Okey. Yang mana satu tu kelewahan data Dini? Nombor KP. Yang mana? Baris ke berapa tu? Nombor KP. Nombor KP. Okey, nombor KP. Apa yang lewa? Okey, baris yang ni dan pertama dan ini. terakhir. Okey, dia berulang. Keyword dia berulang. Okey, so ini ialah kelewahan data. Betul. Okey, bagus Dini. Maksudnya Dini pun dia faham ya Wani. Okey, seterusnya soalan 3. Berdasarkan bahan rangsangan ini, nyatakan jenis kualiti data yang terlibat, justifikasi dan bagi cadangan untuk mengatasi masalah tersebut. Okey. Saya nampak
gambar yang bawah je Wani. Jadi yang bawah sekarang ni is. Boleh saya panggil is? Okey, Is. Jawab dulu soalan tu. Untuk jawapan untuk soalan 3 ni, jenis kualiti dia adalah Jenis kelewahan kualiti. data. Saya rasa. Apa tu is? Kelewahan data. Kelewahan data ya. Jawapan Aha. is. Okey. Betul, Cikgu? Boleh kita tanya dulu sebab apa dia bagi jawapan kelewahan data? Sebab kat sini dia Ada kawan lain nak bantu Is? Ataupun Tak apa, kita faham mungkin Is bantulah dia ya. perlu berfikir situ. Okey, cikgu mungkin boleh cikgu bantu Is. Okey, dalam pangkalan data kita perlukan kalau dekat sini kita melihat nama guru merujuk kepada ID guru. So dalam pangkalan data kita nak elakkan situasi seperti ini. So jadi ini sepatutnya kita buat satu lagi jadual baru yang itu kita namakan dia jadual guru. Jadual. Ya. So ini ialah kelewahan data jugalah. So cara terbaik untuk atasi ialah lakukan penormalan. Cara untuk mengatasi itu boleh diaplikasikan untuk kelewahan data saja untuk macam Untuk data yang semua lain. tiga-tiga yang tadi tu. Oh, boleh juga. Kita lakukan proses penormalan untuk atasi masalah ni lah. Cuma pada hari ni kita tak akan belajar penormalan. Mungkin pada sesi berikutnya kita akan belajar penormalan. Baik. So jadi murid-murid tunggu. Jangan lupa cikgu yang akan mengajar tajuk penormalan pula nanti. Ya. Okey, so ini jawapan dia. Okey, kita tengok soalan 4. Berdasarkan rajah yang diberi, kualiti data yang terlibat. Okey, jenis kualiti data yang terlibat. Apakah ini jawapannya? Siapa nak cuba? Intan di bawah. Intan. Okey, cikgu pilih Intan. Silakan Intan. Saya pilih gambar siapa yang single kat bawah. Okey. Saya rasa Apa kualiti tu? Dari 3 tu, kualiti yang mana satu? Berikan satu Intan. ketekalan data. Ketekalan data. Okey. So kita tengok. Jawapan dia kalau ketekalan data dia melibatkan 2 jadual. Okey, cuma dekat sini jawapan dia ialah integriti data. Kenapa integriti data? Sebab dia di bawah integriti domain. So kalau saya boleh pergi balik dekat nota kita yang pasal integriti domain tadi. Oops. Ni So integriti domain. Atribut data dan jadual mesti betul berdasarkan satu domain masalah. Okay, dia mesti betul berdasarkan domain masalah. So kita pergi balik soalan. Okay. Okey, dah ada jawapan tadi. Okey, kalau kita lihat kat sini domain ini gaji. Okey, tapi datanya ialah 120 ABC. So ni data jenis apa ni? Shima. Integer. Sepatutnya integer. Ada ABC tu? String. Okey, ni data jenis string atau text. So dia kalau gaji ni Wani, dia sepatutnya nombor. Ini bukan nombor kan Wani? Sebab tu dia integriti data dia tak ada. Okey, so dia di bawah integriti domain. Okey, boleh kita sambung lagi? Boleh cikgu. Okey, soalan kelima. Nyatakan jenis kualiti data bagi bahan rangsangan ni. Najah di bawah. Okey Najah. Jawapan dia integriti data. Okey, integriti data. Sebab apa? Sebab Ali tak ada nilai. Tak ada nilai dekat sini kan? Dekat nombor pekerja. Tak boleh ya, Wani. Dia ialah nombor pekerja ni kalau dalam jadual ni ada tanda KP tu maksudnya dia ialah kunci primer. So dia mesti diisi. Dia tak boleh bernilai null. Null tu maksudnya tiada nilai. Mesti diisi. So dekat sini jawapannya ialah betul integriti data
tapi di bawah integrity entity. Sebab kalau kita flashback balik pengertian tadi, dia ada bagi tahu bahawa dia mesti sekurang-kurangnya satu atribut mempunyai unik, nilai yang unik. Okey. So kena buka lah nota tadi ya. Okey. Ni soalan 6. Okey cikgu, sebelum kita teruskan soalan ke-6, kita nak berehat seketika lah sebab tadi Najah dah jawab sampai soalan 5. Kita nak tunggu siapa pula yang nak berebut-rebut jawab soalan 6 ni. Tapi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Bukan senang kita nak dapat keputusan yang dapat membanggakan keluarga dan diri sendiri. Masing-masing sebelum nak menghadapi periksa SPM tu akan ada banyak masalah yang mengganggu mental, jiwa dan emosi untuk kebanyakan pelajar. So memang banggalah dan akhirnya cabaran yang besar kami telah tempuhi dan telah pun berakhir. Satu, hilangkan sikap malas. Yang kedua, mempunyai azam yang tinggi untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM. Yang ketiga, saya nak anda harus menyelesaikan tugas atau kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Kalau tak faham, tanya cikgu ataupun kita boleh tanya kawan-kawan kita yang lagi pandai dalam sesuatu topik ataupun bidang dalam pelajaran tersebut. Ada calon SPM tahun 2021. Saya harap anda semua mampu menyiapkan diri anda dengan masa yang ada ini untuk menghadapi peperiksaan SPM. Saya harap anda semua ulang kaji bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh dan ingat, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey. Seperti tadi kita dah saksikan video daripada calon lepasan SPM 2020 dan ada gambar-gambar mereka yang dah dapat result dan Wani nampak ada juga daripada mereka merupakan anak murid ataupun bekas pelajar sekolah mereka yang telah join Road to Success pada SPM tahun 2020 dan Wani harap semua pelajar yang sedang menonton dan semua pelajar di atas talian ni pun dapat memperoleh markah yang cemerlang untuk SPM 2021 ni. Okey, sama-sama kita doakan mereka semua. Dan sekarang ini kita dah sampai ke segmen yang terakhir. Kita nak teruskan dengan soalan kita untuk hari ini. Silakan cikgu. Okey, tadi kita berhenti pada soalan ke-6. So kita akan teruskan dengan melihat bahan rangsangan yang diberi ini. Okey, apakah dia jenis kualiti data yang terlibat dan berikan justifikasi anda. So tadi kita dah ada masa rehat kan ni? Ya. So mungkin Dini dah bersedia. Apakah jawapannya, Dini? Silakan Dini. Jawapan dia integriti rujukan. Okey, sebab justifikasi jawapan kamu? Pekerja nombor 4 tu dia tak ada jabatan. Okey, pekerja nombor 4 ni satu, dia tak ada jabatan. Ya. Okey, kemudian tadi kan Wani ada sebut tally tu kan Wani. Saya kan ada kata yang ketekalan data, integriti data di bawah rujukan ni dia mesti mempunyai hubungan dengan dua jadual sama. Yeah. Okey, dekat sini ada P03, ada satu P03, kat sini tak ada P03. Okey. Dan pada jawapan dekat pekerja 4 ni seperti yang Dini cakap tadi tak ada jabatan. Jabatan dia bernilai kosong lah. Okey, so tak ada, dia tak boleh nak link kat sini nanti dengan jadual ni.
Okey, so rujuk integriti data di bawah integriti rujukan. Ya. So, Okey. murid-murid kena ingat kalau di bawah integriti data ada 3 integriti yang murid-murid kena tahu. Okey, so ini bahagian subtopik 1 dah selesai Wani. Okey. Kita nak teruskan seterusnya subtopik yang kedua iaitu membezakan model-model pangkalan data. So, model pangkalan data ada 4. Okey, kita ada hierarki, rangkaian, hubungan dan berorientasi ke objek. So, murid dia mesti mengetahui setiap perbezaan ini. Okey, so kita tengoklah kata kunci dia untuk kita tahu perbezaan. Okey. Kita lihat ini ialah model hierarki. Kalau buka buku teks ya, Wani, buku teks sains komputer adalah bahan rujukan utama. Jadi murid bacalah dari kulit ke kulit. Okey, so muka surat 204. Okey, ini model hierarki. Okey, macam mana kita nak tahu perbezaan setiap model? Kita tengok model hierarki ni, rekod data disimpan dalam bentuk pokok. Okey, kalau kita lihat bentuk pokok ni. Okey, setiap rekod ada anak. Okey. Dan satu rekod induk. Okey. Saya bacakan. Setiap rekod anak ada satu rekod induk, tapi satu rekod induk boleh ada banyak anak. So kita tengok kat sini, nama sekolah ni, okey, dia ada banyak anak, kelas. Ini banyak anak lah. Tapi ada satu anak, dia ada satu induk je. So itu kita panggilkan dia model hierarki. Baik. Okey. Kita tengok pula yang seterusnya, model rangkaian. Okey. So, model rangkaian pula, okey, dia membaiki model hierarki tadi ni. Okey. Kemudian dalam model ni, okey, cuma dalam model ni kalau kita tengok rekod anak boleh ada beberapa induk ataupun dia boleh ada kat sini rekod anak ni dia boleh ada kalau dekat atasnya dia boleh ada banyak-banyak lah. Macam tu hubungan entiti dia. Hubungan banyak ke banyak? Banyak ke banyak. Itu kita panggil model rangkaian. Dan ini adalah model hubungan. Model hubungan ni yang murid akan belajar dalam silibus. Okey, so kena tahulah apa dia. Okey, dia mudah dibina dan diurus. Dia sesuai dengan keadaan dunia kita, dunia sebenar. Okey, nak tahu perbezaan dia, rekod disusun dalam bentuk jadual. Okey, ada lajur, ni lajur dan baris. Okey. So murid-murid cuba kenal pasti 3 model dah tu apa keyword dia. Mungkin boleh pilih kan. Okey. Model yang seterusnya iaitu model berorientasi ke objek. So ini adalah kaedah baru ya Wani. Okey. Dia menyimpan takrifan kelas objek dan hubungan. Okey, digunakan untuk pangkalan data yang memiliki hubungan yang kompleks. Okey, antara objek-objek. Walau bagaimanapun, pangkalan data ni yang terbaiklah antara model-model lain. Cuma dalam silibus, kita tak akan pergi detail model objek ni. Tapi kalau murid-murid nak teruskan pengajian ke universiti, mungkin mereka akan belajar. Okey. So, kita pergi soalan ke-7. Okey, mari. Nak tanya siapa ni cikgu? Kita nak tahu. Okay, saya pilih sama juga Wani, yang bawah. Okey, Is. Okey, dari model ini, okey, X dan Y. Okey, apakah model X dan apakah model Y? Cuba kenal pasti saya katakan tadi keyword dia. Keyword. Kalau model X, apa dia keyword dia? Okey, Is, silakan cuba. Yang model X tu itu adalah model hierarki. Hierarki. Ada tak keyword yang awak kenal pasti? Sebab situ dia ada tulis mempunyai satu induk sahaja. Satu induk. Kemudian ada lagi struktur pokok. Struktur pokok. Tu mudah hierarki. Okey, betul. Bagus ya. Sebab bagi tumpuan. Okey, model Y pula. Okey. Is jawab jugalah Is. Apakah model Y Sebab itu? Is dah besar dah tu dalam slide tu. Model Y. Ada keyword dia tak yang awak dapat kenal pasti? Cuba tengok. Okey, ni kita nampak satu. Ada banyak ni. Satu ke satu, satu ke banyak. Apa agak-agak? Ada yang nak bantu?
Ke nak cikgu tunjuk? Hubungannya. Hubungan. Data hubungan. Okey. Jenis hubungan. Okey, ada tulis hubungan. Dan kemudian Wani ada kat sini data disusun dalam jadual terdiri daripada baris dan laju. Baris dan laju. Tadi baru kita sebut. So ini jenis model apa? Model apa Is? Ulang balik. Ni ada hubungan tadi ni. Model pangkalan data hubungan. Yeah. Okey, betul. Okey, kita teruskan yang ni. Boleh, cikgu. Soalan 8. Okey, data dan hubungan dikelolakan dalam jadual. Tu ada dah kat situ keyword dia. Okey, Q dalam struktur pokok. R, okey, ada tak apa yang kat sini? Menyimpan takrifan kelas objek. Prestasi carian terbaik. So, apakah P, Q dan R? Intent. Model apa untuk P? P. Model hubungan. Ya, Intan? Model hubungan. Data hubungan. Model pangkalan data hubungan. Okey, Q. Okey. Q. Ini senang ni. Pangkalan data hierarki. Hierarki. Okey, kita tengok ada pokok, ini ada hubungan. Okey, apa kata R? R. Bila model pangkalan data berorientasikan objek. Berorientasi ke objek, ada peta objek, lepas tu ada prestasi carian yang terbaik. So jawapan dia betul ni. Betul? Wow, hebat Intan dapat jawab semua. Okey, nampaknya murid-murid ni dah bersedia untuk masuk ke tajuk pangkalan data seterusnya. So ini jawapan dia. So tepat semuanya. So kita ada masa tak lagi ni? Itulah cikgu, nampaknya masa mencemburui kita. Memang kalau boleh nak sambung, kita dah sambung dah cikgu. Tapi rata-rata cikgu dah terangkan sampai subtopik yang kedua. Ya, betul. Dan saya pasti semua pelajar di atas talian, semua macam mana setakat ni? Faham tak apa yang cikgu Masyidah ajar? Okey, kalau faham tunjuk thumbs up depan kamera macam awal-awal tadi dengan penuh semangatnya. Okey, bagus cikgu. Jadi Wani harap mereka dapat mengambil segala input yang diberikan dan sekarang ini kita nak minta cikgu untuk membuat sedikit rumusan yang ringkas untuk mereka yang sedang menonton di luar sana. Okey, Untuk semua murid-murid, so tadi kita telah pun membuat perbincangan ataupun mengadakan perbincangan bersama-sama iaitu berkaitan pangkalan data hubungan. So saya cuba rumuskan apa yang telah murid-murid belajar hari ini. Okay, yang pertama, murid-murid mesti tahu kepentingan kualiti data yang disebutkan tadi, iaitu yang pertama iaitu integriti data. Kemudian dalam integriti data dia ada 3 lagi jenis integriti, iaitu integriti entiti, integriti domain dan integriti rujukan. Kemudian murid-murid kena tahu apa dia ketekalan data, kemudian kena tahu apa itu kelewahan data dan kepentingannya. Okay, selain boleh mengenal pasti setiap kualiti data yang disebutkan. Kemudian tadi kita dah pun belajar secara ringkas keyword-keyword yang penting untuk membezakan 4 model pangkalan data, iaitu pangkalan data hierarki, pangkalan data apa tu, saya pun dah tersasul Wani. Kita ada orientasi objek. Betul Wani. Wani pun boleh ambil saya pun dah ingat dah. Okey. Kemudian model pangkalan data hubungan dan model pangkalan data rangkaian. Okey, walaupun cikgu pun dah tersusun sebutannya. Faham cikgu. Okey, kemudian nasihat saya, okey. Untuk tajuk pangkalan data ni sebab untuk persediaan kertas kerja projek, so saya mengharapkan murid-murid bersedia dan rasa seronok beri tumpuan dengan guru di kelas ataupun semasa di PDPR lah. Sekarang ni kita situasi pandemik ni kita PDPR. Bagi tumpuan kerana tajuk pangkalan data ni mungkin akan diuji pada tahun ni. Okay, mungkin akan diuji pada SPM 2021 dan selalunya memang akan ujilah. Okay, cuma dalam bentuk soalan apa kita tak tahu. Kemudian kalau untuk murid tingkatan 4 yang mengikuti tajuk ini, mungkin selepas ini kita akan masuk kepada tajuk mengenal pasti entiti, atribut hubungan kekardinalan ni iaitu ERD. Kemudian kita akan belajar tajuk penormalan. Tajuk ini sangat penting dan untuk murid kuasai sebab dia melibatkan kerja projek ataupun kertas 2 SPM 2021. Wani, untuk saya kongsi kalau mungkin ada yang tak tahu, kertas 2 SPM 2021
dia bukan tunggu masa mereka di tahun di tingkatan 5 ya. Dia bermula di tingkatan 4. Ya, dari awal lagi. Ya, kalau macam murid yang tingkatan 5 sekarang, tahun lepas dia orang dah buat kertas kerja projek. Ya. Jadi sebab tu tajuk ni sangat penting. Betul. Sangat penting. Okey, baik. Jadi nampaknya kita dah belajar banyak perkara dengan Cikgu Mashita hari ini. Terima kasih sekali lagi Wani ucapkan kepada Cikgu Mashita binti Abdul Muin dan selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan juga 4 orang pelajar dari SMK Amiruddin Baki Kuala Lumpur. Kita ada Shin Mahan, Nur Intan Syuhada, Najah Safwa dan Izidin, dan seorang anak murid dari SMK Kamuting Bakti Perak kita ada Nordini Batrisha. Terima kasih banyak kami ucapkan dan semoga berjaya memperoleh markah yang cemerlang untuk subjek sains komputer ini. Dan anda semua di rumah, lepas ni jangan ke mana-mana, kita akan bertemu dalam subjek asas kelestarian hanya dalam Road to Success SPM 2021. Dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua calon SPM 2021. Semoga terus tabah menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam tempoh pandemik ini. Walau bagaimanapun, jangan berputus asa, cekalkan hati dan terus berusaha untuk mendapatkan kejayaan. Jadikanlah pandemik ini sebagai satu motivasi dalam mengejar kejayaan anda. Guru-guru sentiasa membantu bila-bila masa anda memerlukan. Selamat maju jaya saya ucapkan untuk calon-calon SPM 2021. Hi everyone, I'm Saisha's mom here. My best wishes to all SPM 2021 candidates. I know it has been a challenging year, especially for your batch. It's not easy to learn online, but I believe that you still can achieve what you want by being consistent, work really hard, and of course your teachers are out there to help you all the time. Good luck everyone!